Sama ya. Kandungan sama ya. Umumnya kalau siapa yang nak dapatkan ni ada anak saya je. Okey. Anak kali itu walaupun bunuh ada orang wakah di kalau masih daripada saja tu. Okey. Baik ada kita. Dia tak dah saya lalu. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bersama-sama untuk memulakan pembacaan kitab yang baru. Kitab ni bukan kitab baru. Malam ni kita baca kitab baru di sini. Kitab baru di sini. Kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Yang disusun oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Di tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, sesiapa yang berhajat kepada kitab itu boleh dapatkan di hadapan ini, masih lagi ada. Harganya sila tanyalah. Kalau harganya RM10, tak mahal mana. Dan kalau rasa tak bawa, ambil dulu. Tak? Ambil dulu. Kalau rasa apa benda ni rasa tak cukup, RM10 itu nak bayar, ambil saja. Gitu. Sebab ada saudara-saudara kita yang sudi untuk menyumbang buku ni. Mudah-mudahan menjadi sedekah jariah lah. Sebab buku ni berkait dengan ilmu, berkait pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita rasa kita nak ambil, kita ambil, ada masalah, ada orang bayar. Sebab itu dimaklumkan kepada kita lah, insya-Allah. Dua belakang. Tu dia, dua belakang. Insya-Allah, doakanlah kepada orang yang menyumbang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan rahmat, kemurahan rezeki dan ganjaran yang berkekalan. Jadi insya-Allah. Jadi pakak bawa lah. Gitu. Sebab kadang-kadang kita beli buku, hari ni mula-mula buka, minggu depan dah ingat semua. Pas minggu dah ingat, pas minggu dah ingat. Siapalah nak habis. Jadi kita sama-samalah bawa, kita nadah, kita tengok, dan kita cubalah dhabit, mengambil peringatan daripada
hadis-hadis yang telah disusun oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Jadi malam ni tuan-tuan sekalian, kita tajuk dia adalah 40 hadis akhir zaman, peristiwa akhir zaman. Jadi tuan-tuan, kita boleh tengok bahagian yang pertama. Okey, bahagian yang pertama, tanda-tanda kecil kiamat. Ada tak? Ada tak? Tanda-tanda kecil kiamat. Muqaddimah dia, muqaddimah. Ada tak muqaddimah? Ada. Okey. Cuba tengok muqaddimah dia. Sudah 1400 tahun. Ada tak? Kita. Sama je. Okay. Berkata penyusun Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, kata sudah 1400 tahun lebih kita ditinggalkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah sampai ke hari ini kita masih dapat merasakan nikmat iman dan Islam yang merupakan buah daripada perjuangan dan kegigihan yang berterusan dari para ulama dalam memikul tugas yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tuan-tuan dimuliakan Allah Taala sekalian, di tangan kita ni ada lebih daripada 40 hadis. Hadis yang telah disebut oleh baginda Rasulullah atau ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak lih ke siapa ke kita 1400 tahun dulu tuan-tuan sekalian, lebih daripada 1400 tahun. Dibawa oleh sahabat, dibawa oleh tabi'in, dibawa oleh tabi'in, kemudian dibawa oleh para alim ulama, silih berganti generasi demi generasi sampai kepada kita hari ini. Orang dulu dia bawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sebelum pembukuan hadis mereka bawa dengan hafalan dan sebahagiannya ditulis, tapi tidak dibukukan sebagaimana yang ada hari ini. Yang dibukukan itu kemudian. Maksudnya kalau di peringkat tabi'in itu tidak dibukukan lagi. Di peringkat yang kemudian, alim ulama bekerja keras untuk mendapatkan hadis. Bahkan mereka merantau dari satu negeri ke satu negeri kerana nak mendapatkan hadis. Dan mereka pula begitu teliti di dalam mengambil hadis ini. Teliti mengambil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuan-tuan sekalian terima dalam keadaan sudah dihimpunkan dalam berbagai bentuk. Dulu mungkin ada hadis Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Musnad Imam Ahmad, ada Musnad ada apa benda ni, At-Tirmizi, Sahih At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, macam-macam tuan-tuan sekalian. Berkait dengan pembukuan hadis. Daripada hadis banyak beribu-ribu dalam tu, kita payah nak baca. Alim ulama tengok pula, dia kumpul pula ada hadis 40 An-Nawawiyah umpamanya hadis 40 Imam Nawawi, ada hadis 40 Ibnu Rajab Al-Hambali, dan bermacam-macam lagi. Dan sekarang ni dikumpulkan hadis-hadis yang bermacam-macam, 40. Dan di sini tuan-tuan sekalian disusun oleh Tuan Guru Haji Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni. Dulu kita baca 40 hadis apa? Hak kitab sebelum ni 40 hadis penawar hati. Ni 40 hadis kok. 40 hadis peristiwa akhir zaman. Jadi tuan-tuan sekalian, nak sapa kita tu, kita kata dia dibawa oleh para alim ulama. Siapa kita hari ini?
Hadis tu tidak terbang dari Rasulullah tu mari kat kita. Dak. Dia bawa tu. Jadi kita ni mudah dah tuan-tuan sekalian. Cuma atas kehendak kita nak sungguh ke tak sungguh. Sebab disusun hadis, ada hadis politik 40, ada hadis bab semayang 40, ada hadis bab puasa 40. Jadi tuan-tuan sekalian, ni hadis berkait dengan peristiwa akhir zaman. Baik. Jadi kita ni bertuah tuan-tuan sekalian, bersyukur kepada Allah, dan saya kira kita mengambil peluang lah, kerana sudah pun dipermudahkan kepada kita oleh para alim ulama untuk kita mempelajari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Baik, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan alim ulama telah silih berganti memikul tugas sebagai pewaris Nabi. Mereka sentiasa aktif dalam menjalankan tugas dan tidak pernah mengenal titik akhir dalam perjuangan. Maka dengan semangat inilah Islam telah berjaya sampai ke negara kita. Dan sehingga hari ini umat Islam merupakan 1/5 daripada penduduk dunia, yang jumlahnya lebih daripada 5,000 juta orang. Sementara negara kita Malaysia yang tercinta ini merupakan negara yang majoriti penduduknya ialah beragama Islam. Ini kita sedia maklum. Tapi sejarah itu jangan dilupakan. Bahkan sejarah yang dikatakan bermula daripada Melaka, dan mendapat ada yang berpandangan bahawa sejarah itu lebih dahulu lagi ada kat kita Kuala Berang. Maknanya tuan-tuan sekalian, sejarah berkaitan dengan kedatangan Islam itu sangat besar ertinya kepada kita. Jadi kena tanam dalam diri kita ni, kita bukan orang yang baru dalam sejarah Islam. Generasi kita dahulu, tok nenek moyang kita dulu sudah pun menerima Islam ni lebih awal. Sejak akhir-akhir ini umat Islam sering ditimpa malapetaka dan berhadapan dengan berbagai ujian. Namun dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai nilai-nilai agama dalam kehidupan. Walaupun kita mengakui secara hakikatnya masih wujud kekurangan di sana sini. Al-Quran dan hadis ialah pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Jadi tuan-tuan sekalian, dulu selalu dibacakan dalam khutbah yang kedua. Taraktu fikum syai'ain, ataupun disebut amrain, aku meninggalkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu pegang dengan keduanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, kitab Allah dan Rasulnya. Jadi hidup kita ni tuan-tuan sekalian, ingat dua ni tak boleh nak lari. Kalau kita letak bawah dua ni, sesat lalu. Masuk letak bawah tu lagu mana? Nafsu kita duduk atas. Daripada dua ni, out. Masuk out tu, kita akan terpesong jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi dua ni memang tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Tuan-tuan duduklah di mana pun, di peringkat mana pun, tuan-tuan sekalian kena tunduk kepada dua ni. Ada lagi hak bawah, tapi tuan-tuan sekalian hak dua ni tak boleh. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu pegang kedua-dua ni, tak sesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnah. Kitab Allah dan sunnahku. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan tinggal pembelajaran Al-Quran dan hadis. Tak kira lah setara mana dah kita belajar, mungkin hadis 40 ni taklah tinggi sangat, tapi tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak tinggal. Tak boleh tinggal. Walaupun kita belajar, ada boleh jadi fiqh, bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, ada belajar bab tauhid. Sebenarnya semua bab fiqh ke, bab tauhid ke, bab tasawuf ke, sumber dia duduk mana? Sumber dia pada dua je, Quran hadis. Bercanggah terkeluar daripada Quran hadis, pakai ilmu fiqh tak pakai, ilmu usuluddin ataupun tauhid tak pakai, ilmu tasawuf tak pakai. Bila terkeluar daripada Quran dan hadis,
Sebab tuan-tuan sekalian, dia tak boleh Islam tu di situ. Dah ada belajar lama ni, bukan saya kata salah. Tak, dia mesti pergi, sumber dia itu mesti daripada Quran dan hadis. Mesti sumber dia situ. Okey, mesti sumber situ. Dan kalau ada kata-kata pun dia tidak bercanggah. Okey, kalau ada pandangan pun dia tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Tak apa. Tapi selagi mana ada Quran dan ada hadis, ada sebut dalam Quran, selagi tersebut dalam hadis, maka di situlah panduan yang paling utama. Siapa pun yang kata bercanggah dengan Quran, tolak dia. Tak kira siapa. Dah, bercanggah dengan hadis itu salah, tak betul. Nah, sebab tu tuan-tuan, dua sumber ni kita tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Baik, Al-Quran dan hadis ialah pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Mereka tidak akan sesat dan lenyap dari permukaan bumi ini selagi masih berpegang teguh kepada kedua-duanya. Al-Quran dan hadis adalah pegangan yang tidak akan luntur dan sumber segala kekuatan serta keterangan yang lengkap dan jelas tentang identiti Islam itu sendiri. Sebenarnya segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang lalu, sedang dan yang akan berlaku, semuanya telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Jadi semua permasalahan itu telah diterangkan tentang cara-cara untuk menyelesaikan. Maka dalam hal ini termasuklah permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam akhir-akhir ini. Semuanya telah pun diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dalam hadis-hadisnya, supaya mereka dapat berwaspada dan menjaga diri supaya mereka tetap berada dalam ajaran-ajaran Islam yang murni dan terhindar dari segala kerosakan serta bahaya kesesatan. Imam Muslim ada meriwayatkan di dalam kitabnya seperti berikut. An Abi Zaidin Amri bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. Tadi saya hadaratiz zuhru tadi ada silap tu. Rawahu Muslim, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya daripada Abu Zaid, iaitu Amru bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjemaah dengan kami. Kemudian baginda terus naik ke atas mimbar dan berkhutbah sehingga sampai masuk waktu salat zuhur. Kemudian baginda turun dari mimbar dan salat zuhur bersama kami. Setelah selesai salat zuhur, baginda terus naik lagi ke atas mimbar dan menyambung khutbahnya sampai masuk waktu salat asar. Maka baginda turun dari mimbar dan salat asar bersama kami. Setelah selesai salat asar, baginda naik lagi ke atas mimbar dan melanjutkan khutbahnya sehingga tenggelam matahari. Baginda memberitahu kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Maka sesiapa yang paling bijak di antara kami, dialah yang paling banyak menghafalnya. Hadis riwayat Muslim. Allah, tuan-tuan sekalian, sehari ini satu keadaan Rasulullah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat baginda. Rasulullah lepas sembahyang subuh naik atas mimbar.
ceramah, khutbah, sapa zuhur. Zuhur berhenti sekejap, semayang, naik pula. Sapa asar, turun semayang asar, naik pula. Sapa garik. Kita dak ada jang, bunyi jang. Dak bunyi jang ya. Panas punggung lalu dah. Ujung masa tu tak ada jang apa. Nah, ada jang bunyi tung. Gaduh lalu kita. Nah. Tapi bukan sama. Rasulullah buat gini. Ini adalah satu keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak cerita sesuatu yang sangat penting kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah cerita tu tuan-tuan sekalian bukan cerita yang berkait perkara yang telah berlaku, tetapi perkara yang sedang berlaku, yang akan berlaku pun diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada benda ni Rasulullah cerita tuan-tuan sekalian yang akan berlaku, dak berlaku lagi, dicerita dah oleh Rasulullah. Jadi di antara hadis-hadis akhir zaman ni dah, di antara hadis-hadis akhir zaman ni adalah di antara benda yang telah pun disebut oleh Rasulullah. Nama pun hadis dah. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Tak jadi lagi. Tapi telah pun diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti tuan-tuan bila kita baca hadis nanti, tuan-tuan jangan duk ingat hadis ni saja, tuan-tuan kena tengok sekeliling kita. Dan tuan-tuan kena tengok dunia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jangan abaikan apa yang berlaku dalam dunia. Sebab tu penting juga tengok peristiwa ni, tengok apa ni berita dunia ni. Kalau kita duk gelak, duk main, duk diajar ni, tak tahu benda tak apa, duduk sejik aja dia. Benda hak berlaku kat pasu aja tak tahu. Jadi tak boleh jadi juga. Tak boleh jadi juga. Jadi dia kena tahu. Sebab apa? Sebab ada perkara-perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW tu, dia fenomenanya itu bukan berlaku di satu tempat begitu saja, tapi dunia ni. Yang berlaku di Palestin, yang berlaku di dalam dunia ni sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ada benda yang ada ni diceritakan oleh Rasulullah. Kita tengok, kita sambung lagi. Dalam khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang ini telah diterangkan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk daripada permulaan penciptaannya sehingga ke akhir zaman, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan alam barzakh dan hari kiamat. Berkata Huzaifah al-Yamani, ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia banyak, dia ni Huzaifah al-Yamani ni dia banyak tanya peristiwa-peristiwa yang akan berlaku. Bahkan ada tersimpan padanya Huzaifah ni yang banyak tahu tentang orang-orang munafik. Huzaifah juga. Munafik ni zaman Rasulullah, sahabat lain pun tak tahu juga. Sahabat pun tak tahu juga. Cuma hak yang jelas-jelas saja. Tak. Tak apa. Cerita ni berkata Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu, terkadang aku melihat sesuatu yang telah aku lupakan, maka kembali ingatanku kepada khutbah Rasulullah SAW itu, maka aku mengingatnya kembali. Samalah halnya dengan kamu yang mengenali semula sahabat-sahabat yang telah lama hilang daripada ingatan apabila bertemu kembali dengannya. Kita pun gitu juga tuan-tuan sekalian. Tapi maksudnya berkesan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah ni. Khutbah ni penting kita menyampaikan dengan berkesan. Maksud saya ialah jangan kalau kita berkhutbah Tok Imam lah. Maksud saya bukan salah Tok Imam dah, tapi kita pertama sekali hati kita. Yang kedua, kaedah kita menyampaikan. Itu sangat penting semua. Sangat penting. Dengan nada suara kita keluarkan. Kalau sedih ada keadaannya, boleh tunjuk pada mukanya. Kalau serius, perlu ketegasan, maka perlu kepada ketegasan, nampak gambarannya. Maka tuan-tuan sekalian, ini
ada sesuatu yang sangat penting. Sebab tu Rasulullah SAW bila dia menyampaikan itu, ialah Rasulullah SAW dengan keadaan dirinya itu, dengan nada suaranya, dengan keikhlasan hatinya, terkesan kepada para sahabat. Para sahabat bila lupa dia ingat balik kepada khutbah Rasulullah. Dia kata macam kita dulu. Kita ramai kawan-kawan kita sekolah rendah, masa main cek-cek dulu, sekolah menengah, lama dah tinggal. 40-50 tahun dulu dah tinggal. Tengok lama kita, dia ni. Mari balik ingatan dia. Huzaifah al-Yamani dia kata, dia ingat gitu. Kalau dia rasa hilang sikit daripada ingatan dia, dia ingat balik khutbah Rasulullah. Bila dia ingat khutbah Rasulullah, dia akan ingat semula. Sebabnya di antara ini ialah kesan penyampaian itu sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kadang-kadang kita lupa sahabat-sahabat kita ni memang pun begitu juga kita pun. Kita bukan duduk dalam ingatan kita sama. Tapi satu ketika kita jumpa dia, tengok, ni kawan aku sekolah dulu. Kita pergi tegur dia, cerita lama panjang pula. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah. Maka di dalam buku ini akan disebutkan beberapa buah hadis tentang peristiwa akhir zaman dan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam di zaman ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti panduan yang diberikan oleh junjungan kita ini, dapatlah kita menyelesaikan segala permasalahan yang sedang dan yang akan kita hadapi. Semoga akhirnya nanti terbukalah di hadapan kita jalan yang membawa keselamatan di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di hari akhirat. Di akhirat nanti. Sebelum kita mengakhiri muqaddimah ini kata Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, sebaiknya kita mengambil suatu peringatan daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum, rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang berkata orang ramai, yakni masyarakat sekarang ini sudah rosak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menulis hadis ini di dalam kitab Riyadhus Salihin memberikan penjelasan seperti berikut. Makna hadis ni, dia terang. Larangan seperti di atas, yakni larangan berkata orang ramai telah rosak, adalah untuk orang yang mengatakan semikian itu dengan tujuan rasa bangga dengan diri sendiri sebab dirinya tidak rosak. Itu tujuan, bukan dia nak khabar, ni nak khabar, nak tunjuk dia. Tujuan ni kata tu, dia nak khabar orang lain rosak, aku tak rosak. Kalau tujuan dia untuk mengingatkan orang tentang kerosakan yang berlaku, itu cerita lain. Tapi kalau kerana dia nak tunjuk dia hebat, dia tidak rosak, orang lain rosak, dialah orang yang paling rosak. Dia tujuan ni nak riak, dia nak tunjuk hebat dia nak tunjuk kealiman dia, nak tunjuk macam-macam lah. Dia ni perlu dimuliakan, perlu dipuji. Kalau ada niat seperti itu, dialah orang yang paling rosak, kata Imam Nawawi. Baik. Jadi bukan bermakna tak boleh kata masyarakat sekarang muda-mudi kita dalam keadaan yang agak membimbangkan kita. Sebab apa? Kerosakan akhlak berlaku di mana-mana. Tujuan penyampaian itu, kalau tujuan dia untuk nampak diri dia, itu tak boleh. Tapi kalau tujuan dia sebut tadi untuk kita sama-sama berwaspada dan memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, tak apa. Dan tujuan tu kena faham. Paham diri. Baik. Dan dengan tujuan merendahkan orang lain, tu, dan merasakan dirinya lebih mulia daripada mereka, maka yang demikian itu adalah haram. Walau bagaimanapun
sekiranya orang yang berkata seperti itu kerana melihat kurangnya perhatian masyarakat terhadap agama serta didorong oleh perasaan sedih melihat nasib yang dialami oleh mereka, lalu timbul perasaan cemburu terhadap agama, maka perkataan itu tidak ada salahnya. Tak apa. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama, dan begitulah cara mereka menghuraikan permasalahan. Antara alim ulama yang berpendapat demikian ialah Imam Malik Ibn Anas, Al-Khattabi, Al-Humaidi dan lain-lain lagi. Jadi ini huraian yang perlu kita faham. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian begitulah, kita kalau kita tak faham, kita baca hadis sendiri-sendiri, maka tuan-tuan sekalian, parut lah. Punah. Dah segi dengar ustaz mengajar. Ustaz memang kata gini. Dah segi habis ustaz kata gini belaka. Aduh, masyarakat rasa ustaz kan begini ni baca hadis. Bila dia baca sekali lalu, dia tak belajar dan dia tak faham. Okey, maka dia akan kata dengan kaedah yang salah. Okey, sebab kita dok kabur sama supaya kita berwaspada. Okey, jadi ini tuan-tuan sekalian perlu kita fahami. Dalam belajar hadis, belajar ayat Quran pun begitu juga. Kena faham ke tu, biar kita belajar tu biar faham tu. Kalau kita belajar tak faham ataupun kita dengar sekali lagi, sedap. Sebab apa? Dia dengar tu tujuan dengan nafsu dia dah. Benar, kata dah, ada dah. Tu lah. Ustaz kata korang ngopak korang. Ada lah ustaz ngopak orang sagi lah. Tidak hari sejik. Kalau pergi sejik ustaz mengajar ngopak orang. Ngopak orang. Dia tak faham. Baik, tengok kita sambung lagi. Maka hendaklah hadis ini menjadi suatu peringatan kepada kita apabila menghuraikan hadis-hadis akhir zaman seperti apa yang dituliskan dalam buku ini, yang banyak mengutarakan tentang kemunduran umat Islam dan kemerosotan moral mereka. Jadi kita akan baca hadis-hadis yang sebut tentang keadaan orang Islam ni. Tentang keadaan orang Islam ni. Di akhir zaman umat Islam ni lagu mana? Kita cerita orang sok ni. Banyak zina, banyak minum arak, banyak makan riba. Kalau kita baca hadis tadi saja dengan nafsu lagu mana? Tak ada betul. Tak ada betul. Baik. Oleh sebab itu, apabila kita cuba mengaitkan hadis-hadis tersebut dengan keadaan umat Islam dewasa ini, maka janganlah kita merasa bangga dan ujub dengan kebaikan diri kita sendiri. Balik pada diri kita. Bahkan hendaklah kita menegur diri kita dan jangan suka menuding jari pada orang lain apabila kerosakan moral umat Islam dewasa ini yang dibicarakan. Maka biarlah perbincangan tentangnya itu dalam bentuk yang sehat dan dengan perasaan yang penuh belas kasihan dan rasa cemburu terhadap agama, bukan dengan perasaan bangga diri dan memandang rendah kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah mencucurkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir fil ilallah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, semua yang kita baca tadi itu adalah muqaddimah bagi kitab ini yang ditulis oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Baik, malam ni kita akan baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama, taqwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman. Hadis yang pertama ini berbunyi, an Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharifat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis yang pertama bermaksud daripada Abu Najih Arbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami akan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir bagi kami, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku menasihatimu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin kamu, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya dari kalangan kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yakni khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan dapat hidayah ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, yakni bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini hadis yang sahih. Kita lihat kepada keterangan hadis ini. Tengok keterangan hadis ini. Hadis ini mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kekacauan dan perselisihan, iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oleh sebab itu, siapa yang mahu selamat, maka hendaklah dia mengikuti segala ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan, dengan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mematuhi arahan pihak yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslimin, walaupun seandainya mereka sendiri dari golongan hamba, selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kerana patuh kepada pemerintah yang mempunyai sifat-sifat seperti ini bererti patuh kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan kepada sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yakni Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Iaitulah berpegang kepada akidah dan amalan ahli sunnah wal jamaah, di mana hanya penganut pahaman ini sahaja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan yang akan beruntung mendapat syurga pada hari kiamat nanti. Keempat, menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah, iaitu pahaman-pahaman dan amalan-amalan yang dimasukkan ke dalam agama Islam yang telah sempurna ini, padahal tidak ada dalil atau asal dan contoh daripada agama. Seandainya ada asal atau dalilnya, maka perkara-perkara yang baharu itu tidak dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak, yakni bukannya bid'ah dalalah, tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian lughah ataupun bahasa, iaitu dinamakan bid'ah hasanah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, begitulah keterangan
yang telah diperjelaskan kepada kita tentang hadis yang pertama ini, dan oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama ialah apabila kita melihat hadis ini menceritakan bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar Rasulullah naik atas mimbar daripada subuh sampai ke maghrib, turun semayang zuhur dengan asar, dan maghrib. Sahabat-sahabat tak berganjak tak lagi. Hadis ni pula dia cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, memberikan mau'izah. Mau'izah maknanya memberikan nasihat. Di mana sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar nasihat baginda itu sehingga hati mereka ini merasa getar. Hati ini merasa, tuan-tuan sekalian, maknanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu masuk ke dalam hati sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar hati itu masuk, hati itu rasa bergetar, tetapi tuan-tuan sekalian bahkan mengalirkan air mata. Menunjukkan bahawa kesan penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda menyampaikan dakwah, memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada sahabat-sahabat baginda sangatlah berkesan. Sangat berkesan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya katakan tadi perlunya kita menyampaikan, saya tak pasti saya sampaikan ini, saya sekadar baca je, bukannya ada ilmu sangat pun tuan-tuan sekalian. Baca daripada hadis-hadis ini dan keterangan, saya ulang balik je dengan ulasan. Benda yang sama je, supaya kita lebih jelas. Itu je, bukan tambahan, bukan kerana ada ilmu banyak, tidak. Tapi tuan-tuan baca di sini, ulah balik untuk lebih dipahami oleh kita. Begitu saja tuan-tuan sekalian. Saya ni bukan tahu sangat. Maksudnya ulah balik saja. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tengok Rasulullah SAW menyampaikan. Dan bagaimana sahabat menerima. Sebab kedua-dua ni, dia perlu. Kalau orang zaman ni dia kata ada apa? Ada aura dia. Bukan aura, dia ada apa? Kalau kita sebut roh antara orang. Kenapa orang panggil dia? Ada chemistry. Macam-macam lah tu sebut-sebut tahan dia. Antara orang yang mendengar dengan orang yang menyampai. Tu. Jadi pertama sekali ialah orang yang menyampai itu pertama mesti ikhlas. Pertama tunduk pada diri orang yang menyampaikan tu. Orang menyampai tu ikhlas. Kemudian dia selain daripada ikhlas, dia menyampaikan itu benar, sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Kalau dia menyampaikan ikhlas dah, tapi menyampaikan dengan benar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kaedah yang tepat. Sebab Rasulullah ada pelbagai kaedah dia. Rasulullah dia tak guna kaedah sama je, tak. Bahkan dia tengok orang yang ada di depan dia lagu mana. Dia tengok orang yang ada di depan lagu mana. Cuma dalam khutbah, kalau tuan-tuan baca di dalam mastikah hadis, Rasulullah kalau dia berkhutbah, ihmarra aina, merah matanya, ala saut, tinggi suaranya, merah matanya, ka'annahu munziru jaish, dalam hadis sahih. Seolah-olah Nabi itu tuan-tuan sekalian seperti apa? Seperti panglima yang sedang mengarahkan tentera dia, memberi peringatan kepada tentera dia. Maknanya masa itu. Tuan-tuan bayangkan mata merah, tegah tu. Ada keadaannya begitu. Ada penyampaiannya perlu seorang sama seorang. Ada penyampaiannya perlu guna akal. Ada penyampaiannya mudah. Ada penyampaiannya perlu kepada perumpamaan. Sebab ada dalam perumpamaan, Rasulullah buat perumpamaan. Dan macam-macam lah kaedah. Dia tengok orang di hadapan dia. Jadi tuan-tuan dia muliakan Allah Ta'ala sekalian,
bila kita tahu qadar, bila kita tahu menggunakan kaedah yang betul kepada orang yang betul, maka tuan-tuan sekalian, itu akan menjadi lebih berkesan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kira kita ni orang kampung, kita cakap kampung. Kalau kita guna bawa mari apa benda ni hak yang saintifik, apa benda yang berbentuk akademik, tuan-tuan dengung duk dalam ni tau. Tak apa, tak mengajar pun tak apa, pasal ahbab tak faham dia satu. Jadi susah. Kita orang kampung tuan-tuan sekalian, dengan cara kita cakap dengan cara kampung. Maknanya begitu. Ada orang boleh jadi dia tak tahu suasana dan keadaan. Bila dia bercakap tuan-tuan sekalian, dia bercakap tidak kena dengan situasi pada ketika itu. Kena tengok juga keadaan. Kena tengok tak situasi dan keadaan itu. Okey, baik itu orang yang menyampaikan, dia kena ada kaedah yang berbagai. Baik, bagi orang yang ini dari satu sudut. Pada orang yang mendengar pula dia ada lain pula. Ada orang yang mendengar tuan-tuan sekalian, kena ulama dia masuk, dia dengar seorang anak muda sedang mengajar di zaman dulu. Bila dia tengok, dia kata dia tak masuk. Dia hanya kata, sama ada dia sebenarnya nak khabar akulah yang tidak ikhlas. Begitu dia. Dia lebih kepada diri dia lah. Dia muhasabah, maknanya aku mari ni aku tak faham, mana tak faham. Tak masuk dalam hati. Boleh jadi dia khabar tu benda faham. Faham dengan masuk dalam hati ni benda lain, tuan-tuan sekalian. Faham, tahu, masuk dalam hati benda lain. Beza. Kadang-kadang khabar faham, tapi tak boleh nak buat. Tak boleh nak amal. Tak ada kekuatan nak beramal. Tahu, faham, tapi tak ada kekuatan untuk beramal. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang begitu keadaan kita. Jadi bila kita mari nak belajar tuan-tuan sekalian, pertama letak ikhlas kerana Allah. Bukan sambil-sambil betul lah ada kalau ada hari pun tak apa. Kalau tak ada hari, terminal air luar tu isi lagi, mari pula mayang. Maknanya sambil-sambil, bukan nak belajar ingat. Jadi tuan-tuan sekalian, pertama kali niat kita paling penting. Paling penting. Jadi hak ustaz tu niat atas dia pula. Hak dia. Kita sebagai orang yang belajar, niat paling penting. Orang yang mengajar ustaz tu paling penting juga niat bagi dia. Jadi dua-dua tu kena ada. Ada. Dan dia perlu bersedia. Bersedia. Sedia ni tuan-tuan sekalian, otak kita kena buka. Air penuh dah dalam ni. Watak 3 beledi dalam ni. Masuk tak? Dah masuk dah, penuh dah dalam ni. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena buang hak mana hak tak perlu. Masa kita belajar, kita buang. Bukan buang tu maknanya sebab kita nak masuk ilmu nak masuk dalam kepala otak kita, nak masuk dalam diri kita. Bukan makna buang tu maknanya kita tak tinggal terus tepi dah. Maksud di sini ialah kita kena bersedia mengosongkan untuk kita memasukkan ilmu tu dalam hati kita, dalam pemikiran kita, tuan-tuan sekalian. Sebab gitulah tuan-tuan sekalian, kita ni ibarat gini lah. Kalau dah penuh, tuan-tuan masuklah berapa beledi pun dalam ni, dia tak akan masuk. Apatah lagi kalau yang dalam ni kotor. Dalam ni kotor. Kotor. Tapi tak apalah tuan-tuan sekalian. Kotor, kalau kita bersedia, yang kotor ini kita tuang dengan air bersih, lama-lama yang kotor itu akan terbuang. Betul tak? Tu. Tapi inilah persediaan kita. Kalau ikut dalam ilmu tasawuf, dia ada kaedah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Takhalli Allahumma salli ala Muhammad. Dalam erti kata, makna dia ialah yang pertama kita
kosongkan, kemudian kita masuk, kemudian kita keluar, kita tapih hak mana-mana hak yang dak kita nak belajar tu. Kalau ilmu tu bagus, kita letak dalam ni, kita mula beramal. 3 tu kaedah dia. Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli, tahalli, tajalli. 3. Saya lupa dia ada kaedah. 3 tu lah istilah dia. Okey. Maksudnya kalau kita mari ni dalam keadaan tak bersedia kepala otak kita untuk menerima ilmu, maka tak masuk ilmu. Dia tak masuk. Kaedah dia gitu. Jadi kita mari tu, kita memang mari niat daripada awal dah. Melangkah kaki kita tu nak menuntut ilmu. Panjang pula cerita bab ni. Ya. Dah apalah tuan-tuan sekalian. Tak kita nak cerita tu. Isyak dah dari. Tak bunyi ke? Ke memang tak bunyi? Tak bunyi. 8.30 dah. Dia memang tak bunyi. Masuk dah. Kena derah sikit nak berhabis ni. Baik. Cerita tadilah keadaan kita menyampaikan dan keadaan kita menerima. Jadi sahabat-sahabat dia menerima tu, sampai hati dia tu rasa getar, gementar hatinya, menitis air matanya. Okey, maknanya dia terima sungguh apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka minta. Ya ni, sahabat tuan-tuan sekalian, dia suka minta. Jumpa dengan Rasulullah, dia akan minta dengan Rasulullah. Pesan kepada kami ya Rasulullah. Beri pesan kepada kami. Kita tuan-tuan sekalian kalau jumpa dengan alim ulama, jangan tanya benda lain. Suruh pesan kepada kita, suruh doakan kita. Minta tolong doakan kita. Tapi doa ni tuan-tuan sekalian tidak semestinya kepada oleh ulama. Alim ulama dia ada kelebihan dia. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita tengok orang yang miskin, tukang sapu-sapuh, tukang kebun, kadang-kadang kita juga kena minta dengan dia doa. Kadang-kadang boleh jadi dia adalah orang yang ikhlas hatinya bila dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menerima. Kita tak tahu siapa yang menerima doa bila dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Siapa yang doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Kita kata pada zahirnya alim ulama, kerana dia dekat dengan Allah. Belum tentu lagi, tapi boleh jadi orang yang dekat dengan Allah pada saat itu. Boleh jadi tukang kebun, jangan buat main-main. Tukang sapu pergi jalan. Tuan-tuan sekalian, kalau ada masalah banyak, buat keluar duit sikit. 10 riyal tukang sapu, kata pakcik tolong doa saya hadiah RM10. Tolong doa saya. Ya tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita tengok, tak sabar dia nak tolong doa kita. Kita. Hak tu tak pada kita. Toh dia lah orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Kita tak tahu. Bukan saya kata tak boleh. Alim ulama tu tak alim ulama. Kita minta lah. Kita minta lah. Nak minta tu. Tapi tuan-tuan sekalian, jangan kita rasa alim ulama saja. Kadang-kadang orang-orang yang miskin, fakir, keadaan memerlukan. Kita tengok orang banjir sekarang, tuan-tuan sekalian. Banjir sekarang. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh tahu perasaan dia macam mana. Kita tak duduk dalam keadaan dia, tuan-tuan sekalian. Kita tak duduk dalam keadaan dia. Dia sangat berhajat boleh jadi. Rumah dia habis, tuan-tuan sekalian. Siapa nak dia bergantung pada saat itu? Boleh jadi dalam hati dia, ya Allah, ya Allah. Tak. Tapi dia menerima dengan sabar. Pada saat itu, tuan-tuan sekalian, kita beri sumbangan. Boleh jadi tak? Kita pergi, kita bagi sumbangan. Tak kira sikit banyak pun. Tak. Bila kita hulur, tuan-tuan sekalian, boleh jadi kita kabar. Tak. Boleh jadi kita tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jangan lepas daripada mulut kita. Tak kira jumpa siapa-siapa, dengan orang alim, dengan orang miskin, dengan orang-orang yang berhajat dan memerlukan. Orang yang kita anggap kedudukannya rendah. Dah, belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Jumpa dia, kita hadiahkan dia tolong doa. Nak suruh doa gitu saja boleh juga. Bukan tak boleh pun. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu kelemahan dia, kekurangan dia, dia memerlukan. Jadi kita bagi pada dia, kita mengharapkan dia berdoa kepada kita. Dengan izin Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, doa dia boleh jadi lebih berkat dan diterima oleh Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam hadis ini juga disebut kepada kita pesanan-pesanan oleh Rasulullah SAW bila diminta oleh sahabat. Apa dia? As-sam'u wa ta'ah.
Dengar dan taat. Disebut dengar dan taat ni tuan-tuan, dengar dan taat ni taat kepada pemimpin. Sebab tu disebut wal in ta'ammara alaikum abdun. Sekalipun pemimpin yang dilantik itu adalah hamba. Dalam hadis yang lain, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Tapi dalam perkara apa? Innamat ta'atu bil ma'ruf. Ta'at tu dalam perkara ma'ruf. Dalam hadis sebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam perkara menderhaka kepada Allah. Tak ada. Tapi dalam disebut di sini tuan-tuan sekalian, betapa perlunya kita mentaati pemimpin sehingga kita wujud satu perpaduan. Ini nak cerita dah apa kaitannya? Kerana di akhir zaman manusia hidup dalam keadaan berselisih. Manusia hidup dalam keadaan berpecah belah. Manusia tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dua sumber hak kita sebut tadi. Manusia tak balik ke situ. Maka tuan-tuan sekalian, bila saat itu perpecahan akan berlaku. Sebab tu Nabi SAW sebut tuan-tuan sekalian, akan berpecah umatku kepada 73 golongan. Dia sebut tentang golongan yang dulu. Baginda sebut golongan dulu. Kemudian Nabi sebut akan berpecah ke umatku kepada 73 puak. Sataftariqu ummati ila 73 firqah. Semua kulluha finnar. 73 golongan semua dalam neraka illa wahid. Okey, malaikat satu saja. Okey. Siapa dia? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berpegang dengan apa yang aku pegang dan sahabat-sahabat aku pegang, itu saja yang selamat. Itu satu golongan. Yang lain, sebab tu tuan-tuan sekalian, sangat penting untuk kita bersatu padu. Orang Islam ni cerita bukan cerita orang kafir. Cerita kita orang Islam tuan-tuan sekalian. Cerita kita orang Islam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya sukalah menyebut tuan-tuan sekalian, dengan keadaan kita hari ni, tengok kita pecah belah. Dalam negara kita, di dalam negara lain pecah belah juga. Dah, pergi ke Indonesia pecah belah, pergi ke Arab Saudi pecah belah, pergi ke Palestin pecah belah, pergi ke Jordan pecah belah. Orang Islam tu. Jadi tuan-tuan yang muliakan Allah Ta'ala sekalian, Nabi sebut ni sekalipun hamba, sedangkan hamba tak boleh jatik pemimpin. Hamba dia tidak ada kelayakan langsung, tidak ada keahlian, tak ada kelayakan. Tapi Nabi sebut, kalau hamba itu menjadi pemimpin, maka sam'a wa ta'ah, wajib ta'ah pada dia. Tak. Nabi nak royak ni siapa gitu sekali. Tapi ta'ah tadilah dalam perkara kebenaran, dalam perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, keadaan kita hari ini. Saya sebut, nak rasa suka sebut. Saya selalu sebut dalam FB saya pun saya sebut, khutbah pun baru ni saya sebut. Tuan-tuan sekalian, hari ini tuan-tuan sekalian, kita umat Islam di Malaysia ada 3 bala besar. Bala yang pertama ialah bala banjir. Bala ni ujian Allah Ta'ala. Banjir. Banjir ni baru seminggu 2 ni lah. Dah, ataupun sebulan ni pun ni. Okay. Ada dah beberapa kali yang hadapi banjir dah. Baik. So, tapi hari ni besar. Bukan hari ni lah, sehari 2 ni. Kita tengok di mana? Di Ulu Dengung. Di Suku, dia apa, Kapur Suku, Ulu Jengan. Teruk. Di Marang habis, di Kuala Lipi. Dah. Kuala Lipi. Di Perak. Dah. Di Kelantan. Pak biasa dah. Dah. Tapi tuan-tuan sekalian, itu satu bala yang besar bagi umat Islam dalam negara kita. Banyakkan orang Islam, ada juga orang lain pun. Dah. Yang kedua tuan sekarang, bala COVID-19, ujian Allah Ta'ala COVID-19. Tak habis lagi. Daripada tahun Disember 2019. Dah, setahun lebih.
Hari ni makin banyak ke makin sikit? Kemarin dulu 3,000 lebih. Main dulu 3,000 lebih. Dah, hari ni pun 2,000 lebih. Dah. Daripada tak ada tempat kita, ada tempat kita. Dah. Vaksin tak tahu lagi. Nah, macam-macam percubaan. Kita akan sampai vaksin nanti akhir bulan ni ataupun awal bulan depan. Okey. Itu tak tahu lagi. Dia adalah percubaan dia, tapi percubaan siapa kat kita? Kita tengoklah lagi lagu mana. Dah. Dua. Yang ketiga saya kata tuan-tuan sekalian, bala yang paling bahaya dan paling besar ialah bahaya perpecahan umat Islam. Bahaya perpecahan umat Islam kerana apa? Kerana ikut nafsu rakus kepada kuasa. Hak mana lebih besar? Dia besar kali. COVID-19 betul. Tak besar tuan-tuan sekalian. Tak besar. Banjir tak besar. Hak ni hilang tuan-tuan sekalian. Hilang boleh jadi macam hilang negara. Dikuasai oleh umat Islam. Umat Islam dikuasai oleh orang kafir. Orang bukan Islam. Sebab itu tuan-tuan dimuliakan Allah, kita kena fikir. Allah Ta'ala suruh satu. Mana? Belum pada ni tak apalah tuan-tuan sekalian, orang Islam sama, pegang orang kita sama. Dah kita duduk sama kita ni, duduk gogeh gitulah sama, dah boleh selisih sama daripada itu. Tapi dalam keadaan tuan-tuan sekalian, umat Islam nak dikuasai oleh orang kafir, kita duduk pecah. Tak boleh, tuan-tuan sekalian, tak boleh. Kita kena balik semula. Balik. Jangan duk kira lah. Biar dulu. Biar. Kita kena bersatu, tuan-tuan sekalian. Kena muafakat, kena bersama. Tak kira siapa lah. Tak siapa. Bila pecah. Daripada dulu, kalau tuan-tuan baca sirah Nabi, tak ada kerja lain. Orang Yahudi kerja dia pecah dan perintah. Jadi tuan-tuan sekalian, di akhir zaman itulah yang akan berlaku, dan inilah yang dibawa oleh hadis Nabi SAW. Ini hadis Nabi SAW. Sebab tu surah Ta'ah dalam perkara yang tak maksiat. Sebab tu Nabi SAW sebut, akan kamu lihat fasayar ikhtilafan kathira, perselisihan yang banyak. Maka bagaimana nak buat pada masa itu? Kena balik kepada agama. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu ikut sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Okey, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Okey. Nabi kata, alaikum bin addu 'alaiha bin nawajis. Mu kena pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat tu, pegang Nabi gambarkan dengan gerhang. Gerhang ni tak ada gigi paling kuat pegang. Kalau tuan-tuan gigi depan ni orang tarik cabut gigi. Gerhang ni tak cabut gigi tuan-tuan sekalian. Tiap je. Kalau digigit sungguh, tak cabut gigi gerhang ni. Depan ni harus cabut. Gerhang tak cabut. Nak royak pegang kuat-kuat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, mari tuan-tuan sekalian, biar kita tengok, bila kita baca hadis Nabi, ni dia keadaan yang kita alami sekarang. Macam mana tindakan kita? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Balik pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi suruh pegang kuat-kuat. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Banyak cerita dah. Kita dah isyak panjang. Jadi saya rasa sekadar itulah. Mudah-mudahan kita boleh bersama-sama berfikir dalam kerangka yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kita semua mencari redha Allah. Redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua akan diberi kekuatan untuk berada dalam ketaatan, kepatuhan, keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidup kita, sehinggalah kita mati dan kita bertemu dengan Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Sekadar itu, aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.